Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tamanya bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya serta izinnya juga kita masih lagi diberi kesempatan untuk bersama-sama pada pagi ini mendengar perkongsian yang akan diberikan oleh yang berbahagia Profesor Madya Dr. Baharudin bin Zainal. Terlebih dahulu saya minta kepada para penonton yang tengah live streaming lihat kami punya program pada pagi ini agar like and share lagi supaya lebih ramai lagi orang-orang yang dapat mendengar perkongsian yang akan diberikan oleh yang berbahagia doktor. Jadi tanpa membuang masa, kita invite kita punya penceramah kita pada pagi ini. Assalamualaikum, doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, doktor? Baik, alhamdulillah. Pertama kali saya jumpa Ustaz Datuk Muhammad Sadam ni. Ya, betul. Hari ini saya pegawai daripada pejabat unit istinbat lah untuk juga mendengar juga perkongsian. Sebelum ini bagian falak handle program falak. InsyaAllah hari ini istinbat pun juga ingin tahu juga tentang program-program yang dibuat oleh unit falak. Dan doktor, saya difahamkan ini adalah siri akhir bagi tahun 2020 untuk doktor punya. InsyaAllah tahun depan kita akan ada lagi kita punya program-program yang akan dirancang doktor. Dan doktor, tajuk kita pada pagi ini tentang penyembulan anasir ilmu falak dalam naskah Sabil Al-Muhtadin. Satu tajuk yang bagi saya macam menarik juga untuk kita ketahui. Jadi doktor, tanpa membuang masa, saya serahkan dengan berbagai doktor untuk teruskan program pada pagi ini. Tafadhal mashkura. Terima kasih saudara moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ma'afati unzi ma'arshik wa muntahar rahmati min kitabik wa bismikal azam wa wajhika ala wa kalimatika tammah. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Sekali lagi terima kasih kepada pihak Urustia, Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, saudara moderator Ustaz Datuk Muhammad Sadam dan bahagian Bab Falak, Ketua Penolong Mufti Ustaz Dr. Zaki, Ketua Unit Falak, Awang Bolkhizan dan semua kru yang terlibat dalam menjayakan siri webinar Mufti. Ya, setelah hampir 2 bulan, hari ini ialah hari terakhir dalam si tajuk-tajuk yang telah diberikan kepada saya, dan saya telah memilih tajuk mengenai penyembolan unsur atau elemen ilmu falak dalam naskah Sabil Muhtadin. Okay, saya okey. Jadi penyembolan anasir ilmu falak dalam naskah Sabil Muhtadin. Penyembolan ini ialah menerbitkan, mengeluarkan. Kalau dalam bahasa Indonesia, sembul ini ada juga digunakan untuk batu yang keluar daripada permukaan tanah. Jadi begitulah dalam konteks kita menimba ilmu, kita mendapatkan bahan dari pelbagai sumber. Sebenarnya bagi ahli-ahli falak,
bagi penggiat-penggiat ilmu dan sebagainya, kita menggunakan pelbagai naskah untuk mendapatkan ilmu. Penggunaan manuskrip adalah sebagai satu wasilah sahaja kan. Kita boleh mendapatkan ilmu melalui buku-buku, melalui kitab-kitab, melalui naskah nadir, melalui perbincangan-perbincangan, dan pada kali ini kita memilih untuk mengeluarkan ataupun menerbitkan Anasir Ilmu Falak dalam naskah Sabil Muhtadin, satu kitab fiqh yang popular di alam Melayu. Dan kitab fiqh ini telah melahirkan, telah menerbitkan susulan beberapa banyak lagi kitab fiqh selepas daripada zamannya. Okay. Jadi dalam kesempatan perbincangan selama 50 ataupun 60 minit ini, topik yang akan dibincangkan dalam pembentangan pada webinar ini ialah penentuan arah kiblat, waktu solat dan fenomena gerhana. Sedangkan ada beberapa lagi topik berkaitan dengan matematik dan ilmu falak yang ada dalam naskah Sabil Muhtadin. Yang ada dalam naskah Sabil Muhtadin yang kita sebenarnya boleh tahqiq. Kita boleh keluarkan nilai saintifik yang kita nak. Kita boleh keluarkan nilai budaya tempatan yang kita nak. Kita boleh mengeluarkan nilai kearifan tempatan yang ada dalam naskah berkenaan. Jadi naskah yang tidak saya bincangkan, tetapi dalam beberapa penulisan saya sebelum ini telah ada, iaitu kaedah penentuan awal puasa dan pengakhirannya, persoalan matlak dan unit sukatan yang terdapat dalam Sabil Muhtadin. Itu saya tidak bincangkan bagi webinar pada kali ini. Tetapi ianya ada dalam beberapa penulisan saya semasa saya menganalisis dan mentahqiq naskah Sabil Muhtadin. Okey. Dan objektif penyembolan analisis sains, analisis ilmu falak dan naskah ini bertujuan untuk menunjukkan pemahaman sains yang ada pada ulama kita sekitar hampir 200 tahun dahulu. Kerana naskah ini telah siap ditulis oleh penulisnya, almarhum Syekh Arsyad Al-Banjari, kira-kira tahun 1760. Hampir 260 tahun. Hampir 260 tahun. Jadi kita kena nak melihat apakah kearifan, apakah kepandaian, apakah pemahaman zaman itu tentang ilmu falak sebagainya. Dan oleh kerana catatan-catatan dalam Sabil Muhtadin ini bersifat deskriptif, bersifat naratif dan sebagainya, maka untuk menimbulkan, untuk menunjukkan nilai sainsnya, kita perlu melakukan sintesis. Daripada morfologinya, daripada istilah-istilahnya, daripada ayat-ayatnya, daripada bahasa-bahasa yang ada dalam naskah berkenaan, susunan ayat itu kita terbitkan nilai sains. Sebab kita nak tunjukkan pengetahuan sains mereka itu sepadan dengan apa yang kita tahu pada hari ini. Dengan ini juga kita boleh menilai mutu naskah fiqh ketika itu. Kita boleh menilai mutu naskah fiqh, naskah-naskah agama, kitab-kitab agama yang ditulis oleh para ulama dulu berdasarkan pemahaman sains yang mereka ada. Dan pemahaman sains itu bukanlah sesuatu yang janggal, bukanlah sesuatu yang terlalu primitif, kerana para ulama ini mengambilnya daripada sains tamadun Islam. Dan sebagaimana yang kita ketahui, pengetahuan sains tamadun Islam telah berkembang luas hinggalah membawa kepada kemajuan Eropah dan juga dibawa ke alam Melayu. Dan objektif penyembolan analisis sains dalam Sabil Muhtadin juga untuk menunjukkan, untuk memprofil apa yang kita boleh dapat, apa yang kita boleh gunakan daripada naskah Sabil Muhtadin itu untuk menyelesaikan masalah semasa. Masalah fiqh semasa, masalah falak semasa, masalah aplikasi falak semasa dan sebagainya. Bagaimana ianya telah dijelaskan dalam manuskrip, dalam naskah-naskah nadir, maka kita kena tonjolkannya untuk penyelesaian kontemporari. Okey. Jadi penggunaan kitab Sabil Muhtadin ini, nama penuh kitab ini ialah Sabil Muhtadin Littafaqquh fi Amriddin, yang membawa maksud bahawa dalam usaha untuk memahami masalah agama. Dalam usaha untuk memahami masalah agama dari segi ibadat utamanya, iaitu yang berkaitan dengan fardhu ain seperti salat,
Daripada solat, adanya kiblat, adanya solat-solat sunat, adanya pasal taharah, adanya pasal zakat, dan sebagainya. Jadi semua ini telah ada dibincangkan oleh Syekh Asy'ad Banjari. Dan Syekh Asy'ad Banjari seorang ulama yang terkenal di alam Melayu, terutamanya di Borneo, dan beliau lahir pada tahun 1710 dan wafat pada tahun 1812, dan kitab Sabil Muhtadin ini selesai ditulisnya pada tahun 1780, bukan 1760, 1780, dan dicetak pada 1882 apabila Syekh Ahmad Al-Fatani melawat Sultan Abdul Hamid di Turki dan mendapat keizinan daripadanya untuk mencetak. Saya rasa ada beberapa naskah yang utama yang dicetak ketika ini, iaitu naskah Tafsir Badawi, Tafsir Syekh Abdul Singkir ni tafsir Melayu tu, kemudian Tafsir Sabil Muhtadin. Dan ini adalah cetakan terawal sebelum pencetakan itu boleh dilakukan di Mekah, di India, kemudian barulah ada di Singapura, di Penang dan sebagainya. Masalah utama ialah pada peringkat awal para ulama serta penguasa Osmania tidak mengizinkan naskah-naskah Jawi Al-Quran itu dicetak untuk mengelakkan salah gunanya. Tetapi para ulama kita, para ulama alam lain memandang bahawa penyebaran ilmu boleh dilakukan secara lebih rancak apabila ada naskah dalam bentuk cetakan dan sebagainya. Dan saya dapati bahawa naskah Sabil Muhtadin mempunyai pungutan manuskrip yang paling banyak, terutamanya di Perpustakaan Negara, di Dewan Bahasa dan beberapa pusat sumber lagi. Sekurang-kurangnya terdapat 8 manuskrip yang lengkap atau separuh lengkap di Pusat Manuskrip Melayu Perpustakaan Negara Malaysia. Dan yang saya biasa sempat guna, saya gunakan MSS 2105 dan MSS 4546. Saya rasa kalau tidak silap saya, MSS 2105 ni berasal daripada Losong, Terengganu. Di sekitar tahun 1280-an catatan dia. Saya mencatat, dan sebenarnya walaupun dah kali keempat saya pergi ke Perpustakaan Negara Malaysia, Pusat Manuskrip Melayu, saya masih belum puas menghayati, membaca, menulis semula sebagainya, sebab naskah ni tebal, lebih kurang 160 atau 180 muka surat. Baik MSS 2105 atau MSS 4546. Juga di Dewan Bahasa dan Pustaka ada naskah yang lengkap. Yang setakat ini pihak akib, pihak pusat sumber, Perpustakaan Negara dan Dewan Bahasa membenarkan kita melihat yang mereka telah awet tu, dan kita buka helaian demi helaian. Setakat ini dibenarkan. Mungkin pada masa akan datang kita hanya boleh menggunakan yang digital saja. Dan saya rasa masih belum puas. Setiap kali pergi, saya hanya sempat menyalin beberapa catatan yang saya kendaki dan sebagainya. Oleh itu saya kadang-kadang menggunakan rujukan pada cetakan Pustaka Nasional. Pustaka Nasional yang dicetak sekitar tahun 86. 1986. Tapi tidak puaslah, sebab kita nak mengkaji manuskrip, kita menggunakan manuskrip. InsyaAllah bila dia telah digitalkan, mungkinlah kita boleh berada hampir dengan kita dan kita boleh melakukan banyak lagi kerja. Okey, secara umum, apabila saya mengkaji pada peringkat awal, semasa pengajian Dr. Falsafah saya menggunakan naskah Pustaka Nasional. Sebab dalam tesis saya tu, walaupun ia berkaitan dengan ethnoscience, tapi kita melihat pada apa yang ulama tu buat. Saya tidak mengkaji segi filologi. Jadi pada tahun itu, pada tahun 2008-2009, saya menggunakan cetakan Pustaka Nasional. Hanya selepas itu, bila saya melanjutkan kajian saya terhadap kitab-kitab yang ada unsur sains ini, saya menggunakan naskah manuskrip. Dan saya dapati manuskrip MSS 2105, 4506 sebagainya adalah antara manuskrip serta manuskrip MS 86 di Dewan Bahasa adalah cukup lengkap. Kebanyakan manuskrip kompilasi manuskrip Sabil Muhtadin lengkap dan baik.
dan boleh dibaca. Amat jarang ada yang tulisannya agak kusam dan sebagainya. Itu bergantung kepada mutu penulisan dan sebagainya. Dan apabila saya membandingkan antara catatan Sabili Murtadin dengan cetakan Pusaka Nasional, saya dapati tidak ada banyak perubahan. Jadi dari segi filologi dia tidak menjejaskan apa-apa tentang tujuan kita untuk menerbitkan maklumat daripada naskah berkenaan. Tetapi dari segi filologi mungkin mereka akan mengkaji secara lebih mendalam lah bagaimana pertukaran bahasa itu berlaku. Misalkan dalam manuskrip banyak menggunakan perkataan ter ke bawah, ter ke dalam dan sebagainya. Tapi dalam Pusaka Nasional nampaknya ia telah membetulkan perkara-perkara kegunaan. Serta ganti nama yang tidak betul, yang ganti nama yang pada zaman berkenaan. Okey. Jadi perbincangan ini bukanlah perkara baru bagi saya sendirilah, sebab saya kata saya telah gunakannya semasa saya membuat pengajian Dr. Falsafah, dan bahan ini telah diterbitkan dalam satu buku terbitan Universiti Putra Malaysia. Saya bersama Dr. Mak Rofa dalam bab dalam buku. Kemudian ada yang diterbitkan oleh Jabatan Mufti Selangor. Dan yang terakhir adalah Dr. Mak Rofa masukkan artikel mengenai kitab Sabili Murtadin ini dalam buku beliau tahun lepas, Travelog Dakwah daripada Bangi ke Seoul. Jadi pada pendengar mereka boleh mendapatkan naskah penuh, catatan penuh atau perbincangan penuh daripada bahan-bahan berkenaan. Itu tujuan saya letakkan. Okey, ini adalah manuskrip MSS 2105 yang saya dapat salinan sebahagian daripadanya, sebab dia tebal. Kita tidak boleh nak mendapatkan semua salinan, kita tunggu sajalah proses penjeditelannya selesai oleh Pusakaan Negara dan kita mungkin boleh senang untuk mengaksesnya. Kalau tidak, kita terpaksa pergi. Apa yang saya buat sekarang, 2-3 bulan sekali saya akan pergi dan membaca bahan-bahan yang terdapat di sana. Okey. Terdapat juga versi-versi manuskrip yang berwarna dengan tulisan-tulisan yang sekurang-kurangnya dengan 3 warna. Warna hitam, warna biru atau warna merah. Dan ada juga yang dakwah hitam keseluruhannya. Kertasnya kebanyakannya kertas LED Eropah, tetapi telah diawet oleh pihak sumber. Okey, yang pertama berkaitan dengan dalil kiblat. Okey, dalam petikan MSS 2105, susunan apabila saya nak mengeluarkan unsur-unsur ilmu falak, dia bermula dengan dalil kiblat lah dalam syarat-syarat sah salat. Sebenarnya ia dalam syarat sah salat. Dalam syarat sah salat dia ada wajib menghadap arah kiblat, syarat sah menghadap arah kiblat dan syarat sah masuk waktu. Kemudian salat sunat. Salat sunatnya ialah salat khusuf wal kusuf. Kemudian ada pasal puasa. Kemudian ada pasal zakat dan sebagainya. Jadi unsur ilmu falak, unsur matematik ada di situ. Jadi terpulanglah kepada para pengkaji untuk menerjah terus kepada bab yang mereka nak atau mereka membaca keseluruhannya. Walau bagaimanapun kitab Sabili Murtadin ini adalah kitab yang popular. Di pondok-pondok pengajian, semasa saya remaja, semasa saya berada di Melaka, kita telah diajar. Dan kita telah melihat bagaimana para asatidzah mengajar kitab ini, dan cuma apabila saya nak mengkajinya, saya boleh pergi terus kepada topik-topik yang saya nak. Dan berkata Syekh Khatib, ini petikan, saya tak nyatakan muka surat apa ni, setengah daripada ulama ahli hay'ah. Ahli hay'ah ni ialah kedudukan ilmu falak yang lebih tinggi. Ilmu falak yang melibatkan unsur-unsur lain. Ilmu falak yang melibatkan kejuruteraan, yang melibatkan geografi, yang melibatkan matematik. Itu hay'ah. Itu hay'ah. Menyatakan bahawa dalil kiblat itu ada 6. Pertama, tol, iaitu longitude, kadar jauh negeri daripada Laut Khalidat di Maghribi. Itu pertama, sebenarnya dalam perbincangan ni,
saya menyatakan bahawa longitude dan latitude itu satu kaedah. Tetapi dalam kitab ni, Syekh ni kata ada, dia asingkan. Dia kata ada 6 perkara. Pertama menggunakan longitude, yang kedua menggunakan latitude, dan yang ketiga menggunakan bintang khutbi serta kawakib, yang keempat menggunakan matahari, yang kelima menggunakan bulan, dan yang keenam menggunakan angin. Itu catatan dalam Sabilul Muhtadin. Walau bagaimanapun, saya berpendapat bahawa penggunaan tol dan ardu balad, longitude dan latitude itu adalah satu kaedah. Saya jadikan ia satu, kemudian menggunakan bintang khutubi dan kawakib itu kaedah yang kedua, dan matahari dan bulan itu kaedah yang ketiga, dan menggunakan angin atau mata angin. Itu ada, saya pernah suruh pelajar saya mendapatkan naskah Arab untuk melihat adakah yang dimaksudkan oleh Syekh Arsyad Banjari ini syatra atau reh. Kerana ada juga para orientalis mengkritik kaedah kiblat oleh ahli-ahli falak kita pada zaman tamadun Islam, kerana mereka menggunakan angin untuk menentukan arah kiblat. Tapi saya akan komen nanti ya. Dan dalam koleksi Pustakaan Negara Malaysia juga ada satu manuskrip yang disalin semula, MS2912, yang dikatakan bahawa asalnya adalah grafik yang dilukis oleh Syekh Arsyad Al-Banjari yang menggambarkan kedudukan Banjarmasin, tempat di mana Syekh Arsyad berkarya, pondoknya, pondok pengajiannya, masjidnya, negerinya, dengan kedudukan Mekah, Madinah dan sebagainya. Jadi di situ dijelaskan mengenai garisan-garisan yang wujud daripada Banjarmasin, mana garisan utaranya, mana Khitnis Bu'an Naharnya, mana Ma'dal Syamsnya, mana dia punya kawasan timurnya, mana kawasan baratnya dan sebagainya, serta arah-arah tertentu. Ini dilukiskan semula pada tahun 1950. Tetapi dikatakan asalnya adalah karya Syekh Arsyad Banjari. Saya mempunyai keyakinan bahawa manuskrip ini sebenarnya memang dilakarkan kali pertama oleh Syekh Arsyad berdasarkan bahasa, istilah dan objektif naskah berkenaan kalau kita bandingkan dengan apa yang ditulis dalam Sabilul Muhtadin. Okey, jadi kita akan pergi satu-satu mengenai dalil kiblat ni. Okey, so sebelum tu kita petik apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i dalam kitab bagi ikhtiar penyusun ikhtiar kiblat. Pertama, bagi orang yang berada dalam Masjidil Haram, jelas mereka nampak Masjidil Haram, mereka tidak boleh bertakwil lagi, mereka kena nampak. Bila ada dalam Masjidil Haram, mereka kena nampak Kaabah. Bila mereka berada di luar Masjidil Haram, mereka kena nampak Masjidil Haram. Kalau boleh cari juga ruang-ruang di mana daripada Masjidil Haram tu kita nampak pintu-pintu Kaabah tu sendiri ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, hendaklah bertanya pada orang yang mengetahuinya. Termasuklah penggunaan peralatan dan sebagainya, bintang khutbi, matahari dan sebagainya. Ini adalah susunan ikhtiar kiblat. Dan yang ketiga, hendaklah melakukan ijtihad. Melakukan ijtihad berdasarkan ilmu. Berdasarkan kaedah kedua tadi. Ada orang telah gunakan alat, ada orang telah gunakan matahari, ada orang telah tetapkan mihrab. Maka mihrab itu menjadi mihrab mutamad. Dalam hukum penentuan kiblat, sesuatu arah yang telah digunakan oleh para ulama terdahulu dan digunakan oleh sekalian orang Islam tanpa ada keraguan, tidak ada waswis pun, tidak ada was-was pun, maka ia menjadi mihrab mutamad. Dari segi strukturnya, kalau kita berada di luar Masjidil Haram, kita berada di luar kawasan Makkah dan sebagainya, kita hendaklah ikut dulu mihrab mutamad ni. Kita tidak boleh sampai ke negeri orang terus kita buka kompas. Tak jadi. Kita sampai negeri orang terus saja kita tengok bintang. Tak jadi. Kerana susunannya mihrab mutamad. Arah yang telah digunakan sekian lama oleh masyarakat situ. Ini untuk mengharmonikan keadaan lah, supaya kita tidak kelihatan mempelecehkan amalan sesuatu komuniti. Kita pergi tempat dia telah ada surau, telah ada masjid, telah ada garisan kiblat. Kalau kita tidak mengetahui atau dia tidak memberitahu kita bahawa
memang ada keraguan, kita boleh gunakannya. Itu maksudnya mihrab yang muktamad. Dan melakukan ijtihad dan bertaklid kepada orang yang melakukan ijtihad. Okey. Okey, yang tadi, kaedah pertama dan yang kedua tadi, menentukan arah kiblat dengan menggunakan tol dan ardu balad. Sebenarnya ini ada kaedah matematiknya yang telah dimajukan oleh ahli-ahli falak Islam semenjak kurun yang ke-11 lagi. Kalau kita ambillah Al-Biruni itu sebagai ahli falak, saintis yang terawal memperkatakan tentang geografi, tentang hitungan kiblat dan sebagainya, maka ia berlaku pada kurun yang ke-11, maka lebih kurang tahun 10-20 gitu, dan berdasarkan kitab tafhimnya. Jadi dalil yang paling utama, yang paling tegas ialah menggunakan latitude dan longitude. Apabila kita tahu latitude dan longitude, kita boleh mengetahui arah ke Kaabah, arah ke Mekah dan sebagainya. Jadi dalil pertama tol, dalil kedua aras, itu kita gabungkan menjadi kaedah latitude longitude untuk mendapatkan nilai. Dan dinyatakan bahawa dalilnya sudutnya adalah berbeza-beza mengikut negeri. Sudutnya berbeza-beza mengikut ardu balad dan tol balad. Dan kita perlu melakukan hitungan, dan kaedah-kaedah hitungan ini terdapat dalam naskah-naskah falak. Dan para ulama kita tahu mengenai hitungan ini. Tetapi dalam kitab tidak dijelaskanlah. Sebab itu adalah kitab fiqh. Dia bagi tahu aja. Macam kitab Siratal Mustaqim, Syekh Nuruddin bagi tahu, adapun kiblat bagi mereka yang berada di alam Melayu, letakkan lambung kanan ke arah bintang khutbi. Lambung kanan dihadap ke bintang khutbi, maka muka kita sudah menghadap ke arah kiblat. Pertama, rujukan bintang khutbi. Yang kedua, sudut antara bintang khutbi ke kiblat diketahui. Jadi makna sudah dikirakan hitungan tu. Jadi apa yang dikatakan oleh Syekh Nuruddin ni adalah mengikut trend, mengikut misal yang telah dibuat oleh ulama-ulama seperti Ibnu Hajar dan sebagainya dalam kitab-kitab yang lebih tinggi, kitab Tuhfah dan sebagainya. Dinyatakan bagi mereka yang berada di Mesir, maka letakkanlah pelipis telinga kiri kamu ke arah bintang khutbi dan muka kamu sudah menghadap ke arah kiblat. Jadi kedua-dua kaedah ini menunjukkan sudut itu telah diketahui, tetapi dalam kitab fiqh dia menggunakan sudut pada tubuh badan manusia sebagai untuk pengetahuan. Okey, dalam sistem koordinat, baik dalam sistem koordinat pramoden zaman Ash'ar al-Banjari ataupun moden, ia adalah menggunakan dua nilai, iaitu latitude dan longitude. Jelas bahawa latitude itu ialah berapa jauh terangkatnya arah tu, negeri tu, balad tu daripada khatul istiwa. Itu dinyatakan dalam semua naskah falak, baik manuskrip ataupun naskah nadir. Tafsirannya jelas apa itu ardu balad. Rujukannya adalah pertengahan makdal khatul istiwa. Khatul istiwa. Berapa jauh daripada khatul istiwa ke negeri-negeri berkenaan. Okey. Masalahnya pada longitude. Latitude kita boleh ambil bahagian bulatan yang paling besar itu sebagai rujukan. Tetapi longitude kita nak potong mana? Semua bahagian sama. Maka longitude ni ada khilaf ya dari segi sejarah sains. Dari segi tamadun Hindu dia ada rujukan sendiri, tamadun Islam ada rujukan sendiri, tamadun Yunani ada rujukan sendiri, dan yang paling moden ialah menggunakan Greenwich. Just tu, sebagai ahli falak, sebagai mereka yang mengkaji manuskrip, mereka perlu hati-hati dalam mengambil nilai tol ini, kerana tol ini berlainan rujukannya. Kalau ardu balad, latitude, insya-Allah sama. Jadi berdasarkan nilai ini, kita dapat menghitung arah kiblat. Dan arah kiblat ini ialah arah kiblat yang
berdasarkan pada bentuk globe bumi. Bumi yang bulat, bukan bumi yang rata. Dalam apabila kita kata bahawa bumi ini bulat, bahagian bumi ini bulat dan permukaan menjadi rata. Tapi dalam rata itu pun bukan rata seberangan. Dia ada unjuran. Dia namakan unjuran tertentu. Unjuran bagi peta berkenaan. Sebab kalau kita lihat pada gambar ni, pada globe itu dia macam spheroid sikit. Dia macam ellipse sikit ni. Dan apabila kita kirakan arah kiblat, ianya akan berdasarkan daripada utara kutub tadi. Paksi pol tadi ke arah Mekah dan sebagainya. Okey. Jadi dalam Sabili Mutadin juga dia nyatakan nilai tol dan ardubalat. Satu-satunya kitab fiqh yang memperkatakan tentang nilai dan dalam petikan MSS 205 dinyatakan bahawa ada pentol Mekah itu 67 darjah atau 77 darjah dan arasnya 21 darjah kerana berkendak ia kepada demikian itu bagi mengenal kiblat. Mana kita perlukan tol, longitude, kita perlukan latitude untuk kira arah kiblat tadi. Itu sebab ia menjadi satu keadaan yang nombor satu. Nombor satu, nombor dua dalam kitab Sabili Mutadin. Jadi dengan kita mengetahui ini, kita boleh melakukan kiraan. Jadi longitude ada dua. Mengapa longitude ada dua? Sebab rujukan yang diketahui oleh Syekh Arsyad Al-Banjari ketika itu ada dua rujukan. Satu rujukan Jazairul Khalidat. Jazairul Khalidat ini adalah satu rujukan yang mendekati lautan di Yunani itu. Dari situ ke Mekah 67 darjah. Tetapi ada juga yang ada juga yang 77 darjah, Jazairul Khalidat 77 darjah. 67 darjah itu adalah laut barat yang akan saya tunjukkan peta nanti. Tetapi latitude dia tidak khilaf. Latitude semua mengatakan bahawa latitude Mekah terletak 21 darjah. Dalam geografi moden, longitude Mekah adalah 39.8 darjah. Berbeza dengan 67 atau 77. Okey, yang ni adalah kedudukannya. Ada longitude yang diukur daripada Greenwich, itu yang moden, sekitar tahun 1880 menurut konvensyen antarabangsa diterima. Tetapi dalam naskah falak mereka akan menggunakan laut barat atau Jazairul Khalidat. Jazairul Khalidat 77 darjah. Jazairul Khalidat itu adalah ke barat daripada Maghribi, serta laut barat adalah 67 darjah. Jadi ada beza. Walau bagaimanapun dalam hitungan falak perbezaan ini tidak penting, tidak signifikan. Sebab dalam hitungan falak yang kita nak ialah ma baina tullaini, beza tul antara dua tempat. Jadi kalau dia sudah meletakkan Mekah tu 67, dia meletakkan alam Melayu 130, dia tolak kedua-dua tu. Tetapi kalau kita beri nilai sebenar bagi Mekah berdasarkan Greenwich, alam Melayu berdasarkan Greenwich, kedua-duanya akan memberikan nilai yang sama. Dan maka ia tidak menjejaskan hitungan. Dan dalam Sabili Mutadin juga dinyatakan bahawa berdasarkan kota Mekah itu sendiri, alam bumi ini dia bahagikan kepada 4 zon, pada 4 sukuan kita 4 sukuan. Dan setiap satu sukuan tu dia punya kiblat dia macam mana? Okey. Kiblat bagi negeri-negeri yang berada pada sukuan yang utara timur. Utara timur ni macam Asia Tengah, macam Kazakhstan, Afghanistan dan sebagainya, itu adalah zon pertama. Malaysia terletak dalam zon yang pertama juga. Malaysia terletak dalam zon yang Malaysia terletak dalam zon yang kedua. Zon yang kedua ni ke selatan sikit daripada Mekah dan ke timur. Bermula daripada Beijing kot, daripada Laos ke bawah. Itu semua adalah zon yang kedua. Kemudian zon yang ketiga yang berada sebelah barat Mekah, zon yang keempat berada sebelah barat Mekah. Jadi ini semua akan memberikan nilai-nilai azimut yang berbeza. Memberi azimut yang berbeza. Jadi ia perlu diterbitkan berdasarkan nilai latitude longitude.
Okey, dan keadaan yang ketiga yang popular bukan sahaja dalam tamadun Islam tetapi juga dalam astronomi di mana-mana, iaitu menggunakan bintang khutbi, bintang Polaris. Alpha, nama katalognya Alpha Canis Majoris, Canis Minoris. Bintang Polaris, bintang Polaris. Bintang khutbi. Bintang ni dia unik sikit sebab bintang ni tidak bergerak, statik, sebab dia berada pada paksi putaran bumi. Bintang ini berada pada paksi putaran bumi, maka ia tidak bergerak. Bila berada pada paksi putaran bumi, bermakna itulah utara bumi. Bila kita nampak ada bintang itu berada pada paksi putaran bumi, maka itulah arah utara bumi. Walau bagaimanapun, oleh kerana Syekh Arsyad Al-Banjari ini menilaikan sesuatu kaedah itu sesuai dengan persekitaran tempatnya, persekitaran alam Melayu, persekitaran Banjarmasin yang terletak pada latitude rendah, beliau menyatakan bahawa bintang khutbi ini sukar kelihatan kerana berada rendah di ufuk. Jadi bintang khutbi ini berada tinggi. Kalau kita ada Mesir, bintang itu tinggi. Kalau kita ke bawah Yaman, dia makin rendah. Kalau kita berada di Mekah, 21 darjah tingginya. Kita berada di Malaysia, 5 darjah. Kita berada di Banjarmasin, 0 darjah. Jadi Syekh Arsyad menyedari perkara ini, lalu dia kata bahawa melainkan menggunakan wasit bait al-ibrah, iaitu gunakan kompas, gunakan pedoman. Dia sadar menggunakan pedoman ni. Dengan anggapan gunakan pedoman ini atau kompas ini merujuk ke arah utara. Kompas ini merujuk ke arah utara. Diketahui. Benda itu diketahui sejak zaman Yunani dan sebagainya. Dalam naskah lain, seperti naskah Patikiraan, dijelaskan bahawa kompas ini perlu ditentukan dengan garisan utara selatan. Perlu ditentukan dengan garisan utara selatan untuk memastikan sudut itu betul. Maknanya tak boleh gunakan kompas sebarangan lah. Tapi dalam kitab Sabil Mu'tadin tidak dinyatakan mengenai pembetulan ini. Okey, mengapa bintang Polaris ini boleh digunakan untuk menentukan utara? Kerana secara sunnatullah, bintang Polaris ini sentiasa berada pada arah utara. Sentiasa berada pada arah utara. Dan walaupun bumi berputar daripada perihelion kepada aphelion, daripada Januari kepada Disember, daripada Januari kepada Jun, bergerak hampir 300 juta kilometer, tetapi titik bintang khutbi itu tetap sama. Titik bintang khutbi itu tetap sama. Maka kita berada di mana-mana, bintang khutbi itu sudah merujuk ke arah utara dan ia digunakan untuk menentukan, bukan menentukan kiblat, untuk sudut angle untuk dia rujuk arah kiblat berkenaan. Daripada utara, dia buka sudut. Sama macam Syekh Nuruddin Al-Raniri apabila menyatakan bahawa bagi mereka yang berada di alam Melayu, letakkan lambung kanan kamu ke arah bintang khutbi. Lambung bukan rusuk. Rusuk bawah lengan ni. Lambung itu tulang rusuk yang melengkung tu. Letakkan, muka sudah menghadap ke arah kiblat. Jadi dia tahu sudut tu. Dan mereka tahu, para ulama ni tahu, mengira, tahu nilai daripada utara ke kiblat. Persoalannya, bagaimana dari segi praktik untuk menentukan sudut ini? Bagaimana dari segi praktik untuk menentukan sudut ini? Maka diajarlah bagi mereka yang berada di Yaman, letakkan bintang khutbi pada kening kiri kanan kamu dan wajah kamu sudah menghadap ke arah kiblat. Bagi mereka yang berada di alam Melayu, letakkan lambung kanan kamu ke arah bintang khutbi, muka kamu sudah menghadap kiblat. Tetapi dalam Syekh Arsyad Al-Banjari ni, dia menggunakan kaedah lain lah, kaedah kompas. Okey, jadi kalau kita tahu bintang khutbi, kita bolehlah buka sudut ke arah kiblat. Okey, ataupun kita menggunakan panduan tangan
untuk membuka sudut. Yang ni yang yang diketahui oleh pelajar-pelajar scout kita, pelajar-pelajar pengakap kita, dalam nak mengukur angle kita menggunakan tangan. Jadi kalau kita dah nampak bintang khutbi, kita berada di Langkawi, Langkawi tu utara kan. Kita berada di Tumpat, Tumpat tu utara kan. Mungkin 6-7 darjah. Kita nampak bintang khutbi. Tapi dari Terengganu pun dalam keadaan cuaca baik, kalau kita berada di Merang tu, kita nampak bintang khutbi. Daripada rumah saya pun, kalau cuaca baik boleh nampak sebab dia rendah. Rendah 5 darjah lah. Rendah 5 darjah. Dia ketinggian bintang khutbi ni bergantung kepada ardu balad kita. Kalau latitude 10 darjah, bintang khutbi tinggi 10 darjah. Kalau latitude tu 12 darjah, bintang khutbi 12 darjah. Kalau latitude tu 0 darjah, dia betul-betul di ufuk. Itu sebab mengapa Syekh Asy'ad Banjari tidak recommend bagi mereka yang berada di Banjarmasin menggunakan bintang khutbi. Maka dia cadangkan penggunaan kompas dan sebagainya. Okey, jadi kita nampak bintang khutbi, kita buka sudut. Okey. Kemudian dikata juga panduan kawakib. Panduan kawakib tu ada 2 jenis. Satu jenis kawakib yang memberikan sudut sebagaimana bintang khutbi. Selain daripada bintang khutbi, ada bintang lain yang menunjuk utara. Ada bintang lain yang mungkin kita tahu dia punya sudut. Dan berapa bezanya dengan kiblat. Itu adalah panduan sudut daripada sesuatu bintang. Tetapi dalam catatan Sabri Muhtadin, dia nyatakan juga tentang panduan kawakib. Bintang-bintang. Kawakib ni ada 2 lah. Satu sayarah, satu sabitnya. Ataupun apabila kita kumpulkan beberapa kawakib ini, ia menjadi burj. Dan yang popular di alam Melayu adalah bintang Polaris. Adalah bintang Burj Orion. Burj Orion. Burj Orion untuk kita gunakan untuk menentukan arah kiblat. Jadi sekarang ni bulan Disember ni dia mula naik rasa. Tengah malam ni dah ada di atas langit dan sebagainya. Kita boleh menentukan arah kiblat dengan arah 3 bintang berderet tu. Itu kalau panduan kawakib ataupun burj. Tak perlu sudut lagi lah. Kita nampak bintang 3 berderet tu di mana kiblat dan sebagainya. Itu dinyatakan secara umum dalam kitab Sabri Muhtadin. Disebabkan alam Melayu ini rendah, maka Syekh Asy'ad mencadangkan penggunaan kompas Baitul Al-Ibrah. Tetapi bila guna kompas, dia ada banyak dia punya kekangan lah. Ada banyak kontranya, iaitu kompas ini terdedah kepada tarikan besi dan sebagainya. Tapi dia kata dalam kitab-kitab selepasnya ada menyatakan kaedah untuk membetulkan tarikan dan sebagainya. Okey. Dalam Sabri Muhtadin juga dia menjelaskan aspek astrometri atau geometri. Itu yang menariknya kitab Sabri Muhtadin ni. Sebab dia beritahu mengapa bintang khutbi itu boleh digunakan untuk penentuan utara. Apa sifat bintang khutbi? Dalam petikan ini dinyatakan bahawa bintang khutbi itu adalah sama tinggi dengan kadar jauh negeri-negeri berkenaan. Maka tinggi bintang khutbi itu, kalau kadar jauh negeri itu ada 21 darjah macam Mekah, maka kadar tingginya adalah 21 darjah. Dan dia kata kalau kita berada di kutub 90 darjah, bintang khutbi 90 darjah atas kepala. Tak boleh dah nak jadi dalil kiblat, dia kata. Kalau kita berada tempat lain, katakan di latitude 60 darjah misalnya, kita nampak bintang khutbi, kita masih boleh buka sudut kiblat. Tapi kalau sudah berada di kutub utara, bintang khutbi atas kepala, macam mana tentukan kiblat? Itu yang dimasukkan tidak boleh, kena buatlah cara lain, ikhtiar lain. Okey, yang keempat. Yang keempat dan kelima menggunakan matahari dan bulan. Tetapi budaya kita, dari segi astrometri, tamadun Islam, bulan ni kita tak gunalah. Sebab bulan ni terdedah kepada, memang bulan tidak digunakan untuk penetapan positional. Untuk reference sebagai tidak digunakan sebab bulan ni errornya banyak. Tetapi dalam kitab ni dia nyatakan sifat yang hampir sama.
Sifat yang hampir sama dengan matahari. Maknanya kalau kita tahu arah matahari, arah bulan, dan kita boleh cari beza di antara arah berkenaan dengan kiblat, kita boleh guna. Itu maksudnya. Menggunakan arah matahari terbenam tak boleh. Tetapi kalau kita tahu perbezaan antara posisi matahari terbenam dengan kiblat, maka ia boleh digunakan. Jadi dengan matahari ni ada banyak kaedah lah. Menggunakan perbezaan matahari kiblat. Dalam pergerakan hariannya ada waktu-waktu yang matahari bersamaan dengan kiblat. Atau kita mendapat bayang matahari. Bila bayang matahari tu bayang matahari kita tahu arahnya, kita tahu azimutnya. Misalkan pukul 10.30 pagi di Yuniza ni, pukul 10.30 pagi di Yuniza, ada bayang matahari. Cuaca baik, alhamdulillah kita nampak bayang matahari. Bayang daripada apa? Bayang daripada satu objek tegak. Jadi bayang itu ada nilai sebenarnya. Bayang objek tegak di Yuniza pada pukul 10.30 pagi ialah arah bayang, atau kita kata arah matahari lah. Arah bayang bertentangan dengan arah matahari. Arah matahari bertentangan dengan arah bayang. Kalau arah bayang itu ialah 120 darjah, makna arah matahari 30 darjah. Dia matahari dengan bayang tu dia setentang, dia berlawanan. Jadi ada satu tiang. Tiang itu mewujudkan bayang. Dan bayang itu ada nilai. Nilainya adalah, kita katakanlah 220 darjah. 220 darjah arah ke barat. Arah ke timur 30 darjah. Dia kena tolak 180, 40 darjah. Jadi daripada arah tadi, sama ada kita nak kata kita menggunakan arah ke barat ke, kita menggunakan arah ke timur ke, tak apa. Tapi kita boleh oriented untuk dapat arah ke kiblat. Arah ke kiblat. Itu kaedah yang diajar dan dipraktikkan lah untuk aktiviti astronomi amatur dan juga ketika kita bermusafir. Adakah kita memerlukan jangka sudut? Tak perlu sebenarnya. Kita gunakan panduan tangan kita lah. Kita datang mana utara, kita buka sudut kita ke arah kiblat. Okey, ini ada yang popular juga, menggunakan waktu matahari sama dengan kiblat, iaitu pada setiap tahun pada 28 Mei. Pada 28 Mei. Ini yang terdapat dalam banyak kitab. Jadi dalam kitab dalam kitab Sabil Mutadin, dia kata umum aja. Boleh gunakan matahari. Guna matahari itu lebih baik lah. Lebih baik. Berbanding dengan keadaan yang terakhir ialah menggunakan angin. Itulah yang daifnya. Dalilnya daif atas angin. Bukan mata angin. Kalau mata angin tepat. Angin. Saya dah siamakkan dengan naskah Arab, memang angin. Right. Dan dalam buku King pun dia ada mengkritik. Mengkritik bahawa kaedah worse lah, agak-agak teruk. Tapi mungkin ni kita katakan bahawa berdasarkan pengalaman orang di padang pasir, mereka dapat menjangkakan arah angin tu secara lebih tepat. Bukannya tempat kita ni, angin datang sesekali je. Tu pun kita dapat cam juga. Ni angin timur, ni angin utara. Musim angin timur, mana kiblatnya? Musim angin utara, mana kiblatnya? Lebih kurang begitu. Walaupun daif, tetapi itu adalah ikhtiar. Itu adalah usaha kita, ijtihad kita dalam keadaan kita tidak ada apa-apa lagi alat untuk menentukan arah utara, selatan, timur, barat dan juga arah kiblat. Okey, kalau kita pergi ke bandar-bandar besar, kalau generasi saya ni tahun 70-an, kita nampak di bumbung-bumbung bangunan ada syatrah. Ada gambar ayam itu menghadap ke arah timur. Itu syatrah. Itu ciri tamadun Islam tu. Tapi sebab ada ayam, orang Islam dia pandang seni sikit lah. Tak ada ayam tak apa. Ayam tu mungkin budaya barat yang dia nak gambarkan bahawa ayam itu melihat ke arah timur dan ayam itu berkokok. Dia nampak fajar. Mungkin juga orang yang mengilhamkan penggunaan ayam ni, dia baca hadis mengenai
ayam berkokok bila terbit fajar. Jadi dia memandang, ayam ini memandang ke arah timur. Jadi bila kita pergi ke negeri-negeri, ke perbandaran Islam, ke bangunan-bangunan utama, bila kita bermusafir, kita masuk aja ke bandar Islam, yang langkah pertama kita tengok mihrab. Dengan mihrab kita tahu mana kiblatnya, mana utara, mana selatan, mana timur barat. Kalau tak ada mihrab, menjadi hiasan mata angin ni di puncak-puncak bumbung dan sebagainya. Ke mana musafir nak pergi? Musafir ini nak meneruskan perjalanannya ke mana? Ke selatan. Dia tahu arah tujunya dan sebagainya. Tapi sekarang budaya tak adalah sebab kita dah ada budaya GPS. Budaya kompas digital dan sebagainya. Okey. Okey, kita pergi pada yang kedua, bab waktu solat. Okey, dalam bab waktu solat, dalam halaman 126 MSS 2105. Lihat berapa tebalnya naskah manuskrip ni. MSS 2105 ni Pusat Manuskrip Melayu Syarikat Negara. Macam mana kita nak photo state? Tak sampai hati. Tak sampai hati saya nak photo state. Biarlah saya berulang alik membacanya di sana sehingga ia didigitalkan. Dikatakan bahawa awal waktu zuhur itu daripada zawal, artinya gelincir. Zawal itu gelincir. Daripada khat nisfu an-nahar. Apa tu khat nisfu an-nahar? Garisan utara selatan. Mana gelincir matahari daripada garisan utara selatan. Dia beritahu yang ia pertengahan langit. Khat nisfu an-nahar, separuh siang. Makna matahari naik, separuh siang. Makna garisan tengah hari lah. Garisan gelincir. Garisan istiwa. Tiada pada diri pekerjaan dan diam ia sampai matahari kepada pertengahan langit, iaitu dengan hala istiwa. Hala istiwa di tengah-tengah. Artinya ketika rembang. Banyak dah istilah tu. Ketika tengah hari, ketika kita jumpa istilah zuhur, zawal, istiwa, rembang. Zuhur, zawal, istiwa, rembang. Apa beza dua ni? Kita baca lagi. Dan diketahui akan zawal matahari itu beberapa perkara. Setengah daripadanya bertambah bayang-bayang. Nak tahu zawal tu macam mana? Daripada tak ada bayang jadi bayang. Ini pada musim tertentu lah. Musim tertentu matahari itu berada di ghayah, di puncak atas kepala, tidak ada bayang. Bila tak ada bayang, itu ketika apa? Ketika tengah hari. Tak ada bayang ketika istiwa. Dan zuhur, gelincir, bertambah bayang. Tubik bayang. Tak ada bayang, tubik bayang. Kalau pada musim ada bayang pendek, bayang itu bertambah panjang. Itu masuknya waktu salat. Dan jika ada bayang-bayang rembang, masa rembang tu ada bayang dah. Ada ketikanya ketika rembang tak ada bayang. Saya akan tunjukkan grafik nanti. Jadi ini keadaan dia. Ini keadaannya kalau ketika istiwa, ketika tengah hari, berada tepat di zenit. Berada tepat di ghayah, di titik puncak. Jadi bila berada tepat di titik puncak, tengah hari tidak ada bayang. Kalaulah istiwa itu berlaku ke utara, ke selatan, tengah harinya memang ada bayang. Jadi dalam perbincangan tadi, dalam perbincangan naskah tadi, dia katakan apa tanda-tanda zawal? Tanda-tanda zawal ialah tak ada bayang jadi bayang. Tak ada bayang, wujud bayang. Dah ada bayang, bayang itu bertambah panjang. Bayang itu bertambah panjang. Maka masuklah waktu zuhur, waktu zawal. Jadi dalam kitab fiqh ini, Syekh Arsyad Al-Banjari membezakan antara istiwa dan rembang satu grup, kemudian zawal dan zuhur satu grup. Dua fenomena yang berbeza. Walau bagaimanapun, Syekh Tahir Jalaluddin dalam parti kiraan menyamakan kedua-dua fenomena ini. Zuhur, zawal, gelincir,
Zuhur, zawal, gelincir, rembang, tengah hari, istilah yang sama. Kerana katanya bukannya matahari itu berhenti. Matahari itu bergerak ke barat. Dan pergerakan itu, perubahan itu berlaku selahzah pada titik tengah matahari. Bukannya perlu sebahagian bulatan matahari pindah ke arah barat. Jadi ini khilaf, tetapi masing-masing dengan alasan yang ilmiah dan menepati kehendak syarak lah. Yang menyatakan bahawa ahli falak tu yang mengatakan bahawa zawal sama dengan istiwa, dengan anggapan bahawa bila kita mengira waktu untuk mendapatkan waktu zuhur, ianya berlaku seketika selepas istiwa. Ada yang menyatakan ulama fiqh seperti Syekh Asyad Banjari ni, dia kena lewat sikit. Kena nampak bayang. Kena bertambah bayang. Dan dalam era moden ini, apa yang diterima pakai oleh kita menjadi pengurusan hal Islam di negara kita, bahawa selepas daripada tengah hari kita tambah 2 minit. Tambah 2 minit lah. Seminit 4 saat dan sebagainya, kita kata tambah 2 minit. Dah dapat waktu zawal, tambah 2 minit. Itulah waktu zuhur. Tetapi dalam setengah jadual, zuhur itu adalah tengah hari. Adalah istiwa. Jadi kita kena hati-hati tengok kitab. Tapi bagi saya tidak masalah sebab kita akhirnya akan mencampurkan. Akan melewatkan waktu zuhur tadi untuk tujuan paparan takwim dan sebagainya. Dan Syekh Asyad Al-Banjari menyatakan bahawa bagi negeri-negeri yang terletak melebihi latitude 23,5 darjah, ini dia nak bagi tahu tentang sifat bayang ketika tengah hari. Berdasarkan pergerakan matahari di langitnya, di samawinya, kedudukan koordinat matahari yang berubah-ubah. Tadi dia beri definisi. Ardu balad itu jauhnya ia daripada khatul istiwa. Mail matahari ialah jauhnya daripada khatul istiwa langit. Okay. Dan kedudukan matahari pada khatul istiwa langit ini berubah-ubah. Dan bila berubah-ubah kedudukan langit ini, maka ia mengubah keadaan tempat terbitnya, mengubah keadaan tempat istiwanya, mengubah keadaan panjang bayangnya. Itu maksudnya bagi petikan yang dinyatakan dalam Sabilul Muhtadi ini. Sebab dia dalam manuskrip saya tak dapat nak cam kusuk berapa, dan kali saya akan kena semak. Tetapi kalau dalam naskah cetakan dia mungkin ada muka surat. Yang ni pun ada muka surat yang dibuat secara kolofon, tulisan tangan dan sebagainya, tapi saya tak sempat nak nyalin, insyaAllah. Okey. Negeri yang melebihi 23 darjah 35 minit tak berlaku fenomena ni. Sentiasa ada bayang. Negeri yang terletak 23 darjah 35 minit sekali aja fenomena tidak ada bayang. Negeri-negeri yang terletak di antara khatul istiwa 0 darjah hingga 23 darjah 35 minit, negeri ini akan mengalami dua kali matahari berada di ghayah. Tidak ada bayang ketika istiwa, ketika tengah hari. Lihat betapa saintifiknya penjelasan Syekh Asyad Al-Banjari. Sudah pasti beliau menggunakan kitab-kitab. Ada dinyatakan nama-nama kitab yang dirujuk, seperti kitab Syekh Qayyubi. Ada 2-3 lagi saya tak ingat. Nama-nama kitab ahli hay'ah. Hebat ulama kita. Sebelum dia membuat buku, dia merujuk pada banyak perkara, banyak kitab dan sebagainya. Bagi negeri-negeri lain yang kita tak cakap ni Mekah, Madinah, ni tempatan Terengganu, Kelantan, Shah Alam, di mana-mana pun di Melaka pun akan berlaku keadaan ni. Berlaku apa? Fenomena apa? Fenomena tengah harinya matahari berada di ghayah, di titik puncak tadi, di zenit. Itu dinamakan istiwa tempatan. Tapi yang kita selalu tunggu ialah istiwa di Kaabah. Istiwa di Kaabah pada 28 Mei dan 16 Julai untuk penentuan kiblat.
Fenomena sama lah. Ketika tengah harinya, matahari berada atas Kaabah. Kaabah tidak ada bayang. Negeri ada bayang. Kalau di Terengganu, mungkin pada awal bulan April. Latitude Terengganu 5 darjah sama dengan mile matahari 5 darjah. Jadi ketika tengah hari tidak ada bayang. Tapi orang tak peduli lah. Tidak ada apa-apa signifikan. Yang biasa orang pergi di Pontianak pada 21 Mac. Untuk tujuan apa? Memerhatikan saja, mengambil gambar dan sebagainya. Okey, yang ni yang dikatakan bahawa perubahan kedudukan matahari di milenya, di langitnya. Lihat kitab Qurun yang ke-18 ada menyatakan kaedahnya. Okey, tadi waktu zuhur, apabila gelincir matahari. Asar pula, apabila bayang sesuatu seumpamanya, panjang bayang sesuatu seumpamanya. Tetapi oleh kerana waktu zuhur tadi ada lebihan bayang, perlulah dicampurkan dengan lebihan bayang waktu zuhur. Jadi jadilah panjang bayang waktu asar yang kita tunggu ialah L campur lebihan bayang waktu zuhur tadi yang ni dalam kitab Sabli Mu'tadin dinyatakan saja waktu asar bermula apabila suatu bayang seumpama dengannya. Dia tak bagi tahu pun kena tambah panjang bayang waktu zuhur. Tapi kita maklumlah sebab zuhur tadi telah ada bayang. Waktu maghrib dalam kitab MSS 2105 halaman 128, fenomena waktu maghrib dinyatakan sebagaimana petikan berikut. Awal waktu maghrib itu mengiringi masuk sekalian jiri matahari dan dikenal masuknya di laut dan seumpamanya dengan masyahadah, dengan kenampakan, dan jika tinggal cahayanya, kalau tak nampak pun cahaya. Di dalam negeri dan padang yang ada padanya kuning dan hilang bundar cahayanya, yang pada kemuncak kuning dan ada yang ada pada bumbungan rumah. Kalau kita nampak kat laut, kita nampak keseluruhan jisimnya masuk dalam laut. Masuk dalam padang pasir. Kalau tidak, kita tahulah warna dia dah kusam. Warna ni dah kelam, dah kuning, dah hilang dah kecerahan bundarnya cahaya tadi. Masuklah waktu maghrib. Kita tunggu-tunggu waktu maghrib, kita nampak puncak bumbung rumah. Matahari tak nampak. Warna macam mana? Sudah menjadi kuning. Keadaan macam mana? Sunyi-sunyi sepi. Burung-burung dah tak ada berterbangan. Masuklah maghrib. Jadi catatan ini, waktu maghrib ini adalah fenomena sains rakyat yang menggambarkan perubahan kecerahan langit yang berlaku pada waktu maghrib, selepas waktu maghrib, berdasarkan perubahan rupa bumi. Okey. Dan perubahan itu kalau secara lebih detailnya, terbenamnya matahari itu berlaku di ufuk mar'i. Ufuk mar'i itu ufuk apa? Ufuk yang disebabkan oleh kedalaman ufuk. Ufuk tu ada 3. Ufuk mar'i, ufuk hakiki, ufuk halangan. Matahari terbenam balik bukit, bukan itu maghrib. Matahari terbenam 90 darjah di atas kepala, bukan itu maghrib. Matahari terbenam di bawah ufuk. Ufuk yang disebabkan oleh kelengkungan bumi, itu adalah maghrib. Itu sebab dia kata kalau kita tak kenal, tak nampak terbenam pada jirinya, kita lihat pada warna langitnya. Itu yang dimaksudkan oleh Syekh Arsyad Al-Banjari. Waktu isyak, selepas matahari terbenam berlaku perubahan kecerangan rupa bumi yang meliputi kepudaran cahaya tadi. Hilang bundarnya jadi kuning, lepas kuning jadi oranye, lepas oranye jadi merah. Jadi ini perubahan-perubahan kecerahan langit yang berlaku. Mengapa perubahan kecerahan langit yang berlaku? Kerana matahari semakin dalam. Apabila matahari semakin dalam, hujung serakan ni langsung dah tak kelihatan, maka masuklah waktu subuh. Masuklah waktu isyak. Kerana dalam hadis Rasulullah SAW, hari pertama Jibril datang ketika ghaib syafaq ahmar. Hari kedua sepertiga malam atau separuh malam, lewat sikit. Tapi kita ambil yang pertama tu, iaitu waktu isyak ketika ghaib syafaq ahmar.
Okey, dalam Sabil Mu'tadin ada juga dinyatakan fenomena syafa' tidak hilang. Kurun yang ke-18, Syekh Arsyad Al-Banjari telah menyedari melalui pemberitaan, diberitahu bahawa akan ada tempat di mana matahari tidak terbenam untuk beberapa hari atau untuk selama 6 bulan. Atau cahaya syafa' itu tidak hilang. Jadi bagaimana untuk mengatasi ini? Walaupun ketika itu Syekh Arsyad tahu bahawa tidak ada orang alam Melayu yang akan mengembara sampai ke utara dan sebagainya, tapi itu hukum yang nak dinyatakan bagaimana keadaannya kalau syafa' itu tidak hilang dan sebagainya. Dinyatakan bahawa kalau kita tidak dapat menentukan waktu isyak, sebab habis dari waktu isyak terus bertemu dengan waktu subuh. Macam mana kita nak tentukan waktu isyak dengan waktu subuh, ataupun maghrib terbenam terus terbit balik. Fenomena ni berlaku. Jadi macam mana Tapi dalam Sabil Mu'tadin dinyatakan bahawa ikutlah pada negeri yang ada perbezaan sesingkatnya. Mana ada negeri yang ke selatan lagi tu ada beza antara maghrib, isyak, subuh. Ikut waktu tu. Ataupun kita kata dalam konteks hukum yang dibuat oleh Rabita Al-Alami Al-Islami, yang ni saya petik daripada buku Hamidullah, dipetik daripada Ilyas. Senang je. Saya membaca buku Ilyas membaca buku Hamidullah memetik kepada keputusan Majlis Syariah Islam. Kalau dalam buku saya tulislah tiga-tiga tu. Dalam PowerPoint saya tak tulis. Bahawa boleh menggunakan negeri lain yang berdekatan, yang ada beza. Ada 3 keadaan yang dicadang oleh Rabita. Pertama, menggunakan musim sebelumnya. Kau berada pada 21 Jun. Tidak ada maghrib, tidak ada isyak, tidak ada subuh. Kau gunakan seminggu sebelumnya, 2 minggu sebelumnya yang ada perubahan tadi. Gunakan negeri latitude yang sebelum kau. Ataupun melakukan kiraan tu ialah menggunakan latitude kau tetapi menggunakan ardu balat negeri ke selatan. Ada 3 kaedah yang dibincangkan oleh para ulama moden. Menggunakan jam tangan Mekah, waktu solat Mekah, hukum yang sudah diketepikan. Walaupun dalam kitab-kitab lama ada dinyatakan tapi tidak praktik. Dan keadaan abnormal ini berlaku pada negeri-negeri yang terletak 66 darjah utara dan selatan. Dan akan berlaku fenomena tidak ada maghrib. Matahari rendah dan terus jadi syuruk balik sebagainya. Jadi macam mana mereka nak melakukan solat. Jadi hukum fenomena waktu solat itu tidak praktiklah, tidak dapat dipraktikkan. Maka digunakan kaedah ijtihad ulama, hukum yang datang kemudian. Kemudian dalam halaman ke-29 waktu subuh, bermulanya waktu subuh itu terbit fajar shadiq, iaitu huris atau guris. Yang putih yang melintang ia pada tepi langit. Itu fajar shadiq, melintang ia. Tapi sebelum melintang ia itu ada satu fajar, iaitu fajar yang putih panjang pada bujur langit seumpama rabung. Saya rasa rebung bukan rabung. Nak tanya ustaz belum dan tanya lagi. Rebung lah di atas tajam. Yang ke atasnya terlebih terang, itu fajar kazib. Mengapa atasnya lebih terang? Kerana langit masih gelap, matahari masih jauh. Bila matahari masih jauh, hujung serakan itu sampai kepada langit yang tertinggi itu. Jadi nampaklah hujung tajam. Tapi bila matahari makin naik, persekitaran menjadi semakin cerah, hujung tajam tadi hilang. Maka cahaya tadi sudah menjadi melintang. Itu fajar shadiq. Selepas melintang tu makin lama makin kuat dan masuklah syuruk. Itulah isunya. Dan ini isu yang telah dikaji dan telah diselesaikan bahawa masalah khilaf lah antara waktu subuh tu 20 darjah atau
20 darjah atau lebih kurang daripadanya, dan kajian-kajian menunjukkan bahawa nilai yang terpakai adalah 18 darjah sebenarnya dibuat oleh beberapa pihak, bukannya 20 darjah. Dan dalam literature pun tidak ada yang menggunakan 20 darjah, 19 ada, Mesir digunakan 19, kemudian ada literature menggunakan 16 pun ada, dan setakat ini apa yang diterima adalah 18. Kajian-kajian akan datang mungkin akan memberikan nilai, mengkonfirmkan nilai ini atau memberikan nilai yang baru dan sebagainya. Tapi kita gunakan apa yang ada. Dan yang terakhir ialah fenomena gerhana. Dalam Sabili Muhtadin telah dinyatakan fenomena ini dalam, saya petik naskah yang lain pula, MSS 4546. Tadi MSS sudah 105. Ini kalau dalam Pustaka Nasional ia berada dalam bab salat sunat. Menjelaskan tentang definisi solat fenomena gerhana bulan, gerhana matahari, gerhana bulan khusuf, gerhana matahari khusuf. Menjelaskan apa makna khusuf, apa makna khusuf dan sebagainya. Dan apa maksud dia nak menjelaskan tentang waktu yang afdal, waktu yang sunat, solat sunat gerhana. Tetapi ia menjelaskan teori dulu. Lihat dia bagaimana hebatnya para ulama kita sini. Dia memberikan satu tafsiran yang agak komprehensif. Bermula. Jadi naskah Sabili Muhtadin ini bagi saya memenuhi ciri-ciri aplikasi falak dalam ibadat sebagaimana yang dinyatakan oleh Syekh Zubair Umar Al-Jalani. Walaupun Syekh Zubair Umar Al-Jalani itu tahun 1934, ini kurunnya ke-18. Jadi bermakna pandangan Syekh Zubair Umar Al-Jalani itu ialah pandangan yang universal. Pandangan para ulama hai'ah bahawa dan engkau nak membincangkan mengenai aplikasi falak dalam ibadat, engkau kena memetik kaul. Lepas kaul, lepas ada pendalilan, kita membincangkan teori. Ini teorinya. Lepas teori, baru ada praktik. 3 perkara yang perlu dibincangkan. Nak menjadi kesempurnaan kepada aplikasi falak dalam ibadat. Maka dijelaskan mengenai definisi khusuf. Khusuf bagi matahari kerana terhalang, terdinding. Manakala khusuf hilang. Hilang apabila cahaya matahari yang purnama tadi hilang. Itu sebab mengapa gerhana bulan purnama tidak ada tuntutan salat, sebab tak hilang. Kalau kita kata tak hilang gerhana penumbra, sebenarnya gerhana penumbra ni tidak ada dalam geometri gerhana tamadun Islam. Ia muncul kemudian ni. Bila ada almanak dan sebagainya, timbul istilah gerhana bulan penumbra. Dalam Rajah kurunnya ke-11, kalau kita lihat pada kitab Tafhim Al-Biruni, tidak ada istilah gerhana penumbra. Bila ada istilah gerhana penumbra, maka kecoh lah pula gerhana penumbra nak kena solat ke tidak. Balik pada konsep asal. Bila gelap, solat. Tak ada. Orang bertanya pula, macam mana nak tahu gelap ke tidak? Kena tengok dulu. Jadi mungkin gerhana penumbra ni kena tengok dulu. Bila kita kata tidak ada tuntutan salat, tapi tengok, gelap pula, nampak pula bawah tu gelap. Pergilah solat, kalau nak salat lah. Okey. Kesimpulannya, kandungan anasir ilmu falak dalam Sabili Muhtadin telah dibuktikan catatannya dalam bentuk ayat-ayat, dalam bentuk perihalan, dan dijelmakan kepada bentuk kuantitatif yang mengandung simbol, rajah dan sebagainya, serta rajah geometri dan astrometri. Dan saya katakan bahawa kitab Sabili Muhtadin mengungguli carta pertama dalam kitab fiqh alam Melayu yang syarat dengan nilai saintifik, nilai falak, nilai matematik, nilai budaya, nilai etnosains, dan bagaimana kita mengeluarkannya, kita menjelmakannya. Bagaimana kita nak mendidik para asatizah kita apabila membacakan kitab Sabili Muhtadin ini, bila tiba kepada bab-bab ini, dia terus membicarakan hal ehwal falak, hal ehwal sains, hal ehwal matematik. Tidak ditinggalkan begitu saja dan sebagainya. Jadi kita kena ada satu model, satu trend, satu model untuk menyediakan para penceramah kita dengan asas-asas saintifik yang ada pada Sabili Muhtadin supaya ciri-ciri sains dalam Sabili Muhtadin itu dapat diketengahkan. Dan ciri-ciri aplikasi sains dalam Sabili Muhtadin ini menunjukkan pengaruh sains tamadun Islam. Dalam beberapa artikel saya ada jelaskan sumber-sumbernya.
Yang saya ingat Syekh Al-Yubi, kitab fiqhnya, kitab fiqh Ibn Hajar, kitab Nahiyah, Syekh Ramli, kemudian kitab falaknya, saya tak ingat suaranya nama. Saya ada tu di dalam buku saya tu. Okey, jadi perbezaan filologi, coding, istilah dalam manuskrip Sabil Mu'tadin dan naskah cetak pusaka nasional tidak ketara lah. Tidak ketara. Sebab benda ni sentiasa di-renew. Dibaca. Jadi kesalahan tu agak berkurang. Kecuali mereka betulkan dari segi penambahan, dari segi kata pemberi dan sebagainya yang tidak tepat sebagainya, itu ada dibetulkan. Walaupun saya akui tidak lengkap lagi, maka inilah yang meletakkan bahawa naskah Sabil Mu'tadin ini merupakan naskah yang unggul dalam senarai naskah fiqh alam Melayu. Dan saya pada akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada para penonton, sama ada yang mendengarnya secara langsung ataupun yang melihatnya melalui rakaman pada Facebook Pejabat Menteri Persekutuan. Sebanyak 10 siri dengan susunan-susunan yang telah diaturkan, dan insya-Allah nota E4 ni akan diedarkan oleh Klub Astronomi Uniza dengan bayaran yang akan mereka tetapkan. Mereka akan umumkan nanti dalam laman web. Dan saya mengucapkan terima kasih terhadap respon juga kepada Jabatan Mufti, para urusia, Ketua Penolong Mufti, Ketua Unit Falak dan para kru yang sabar melayan fenomena saya, perangai saya. Dan yang ini, siri akhir ni tertangguh hampir 2 minggu kerana mencari masa yang sesuai untuk saya dan urusia. Dan alhamdulillah hari ini telah saya sempurnakan tanggungjawab saya. Saya mengucapkan terima kasih. Semoga ilmu yang dapat ini dapat memberi kesan kepada masyarakat, pada pemahaman. Wa kalimatika tamah, hanya kalimah Allah sahaja yang lebih sempurna. Hamba yang daif ini menyampaikan untuk mengisi kekosongan, kelumpungan, dalam memeriahkan apa yang saya katakan sebagai menonjolkan aspek sains yang terdapat dalam ibadat. Jadi sebelum penutup, sukacita saya mengingatkan pada semua para karyawan falak, para pendengar, bahawa insya-Allah pada 18 Disember nanti, Jumaat malam Sabtu jam 9 malam, saya dan astronomer Syahrin Ahmad akan bersama-sama dalam satu webinar anjuran Klub Astronomi Uniza yang akan membicarakan mengenai fenomena ijtima' antara Zuhal dengan Saturn, apa yang kita war-warkan sebagai satu fenomena yang berlaku hampir 630 tahun yang lepas dan berlaku lagi. InsyaAllah kami akan bersama dan dijemput para penonton pada hari ini untuk mengikutinya sama. Sekali lagi saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Saya mohon ampun dan maaf. Semoga apa yang baik itu, ilmu yang bermanfaat itu menjadi amal jariah bagi saya, juga bagi urusia, dan kita dapat menyampaikan ilmu kepada masyarakat dan masyarakat dapat memberitahu kepada saya apa yang betul dan apa yang tak betul, dengan tujuan saya memperbaiki diri saya dan memperbaiki penyampaian ilmu saya kepada, khasnya pada para pelajar saya dan mereka yang meminati saya. Saya akui bahawa pelajar dan mereka yang minati saya, bukan pelajar tapi mereka yang minati, yang menghubungi saya untuk bertanya dan sebagainya, itu juga saya anggap sebagai pelajar saya. Semoga anda mendapat keberkatan ilmu dan saya mendapat ganjaran daripada Allah SWT atas apa yang saya berikan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya serahkan kepada Ustia. Alhamdulillah doktor, atas perkongsian yang 1 jam setengah kurang lebih macam tu. Okey doktor,
Kami pun di pihak pejabat mufti wilayah Persekutuan Cawangan Labuan sangat-sangat berterima kasih dengan doktor kerana berkongsi tentang ilmu pengetahuan ini, kerana ini satu ilmu pengetahuan yang jarang-jarang yang kita dengar dan tahu, dan banyak pendedahan-pendedahan yang doktor telah berikan, contohnya tentang mengupas tentang kitab Sabil Al-Muhtadin kan. Sebelum ini saya cuma dengar saya ini nama kitab ni, tapi rupanya pula nama pengarang adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jadi doktor, ilmu yang dikongsikan pada hari ini bagi saya memang sangat-sangat bermanfaat, dan ramai lagi orang di luar sana, terutamanya orang-orang Islam, perlu menambahkan lagi pengetahuan tentang bab ilmu falak ini. Dan tadi pun doktor ada juga sebut tentang bumi itu bersifat sfera, bukannya bumi datar. Sebab sekarang doktor banyak teori-teori yang mengatakan sekarang ini bumi sekarang ini dalam keadaan yang flat, the flat earth. Jadi pentingnya ilmu-ilmu yang dikongsikan untuk penonton-penonton di luar sana, bukan hanya di Labuan tetapi seluruh Malaysia. Jadi di kesempatan ini doktor, kami minta maaf sekiranya ada kekurangan daripada pejabat mufti wilayah Persekutuan Cawangan Labuan dalam tempoh 10 siri doktor. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dan kesilapan dan sebagainya, dan kami pun mohon kepada para penonton agar terus stay tune dengan page pejabat mufti wilayah Persekutuan Cawangan Labuan, kerana ada lagi banyak lagi rancang-rancang atau program yang kami akan buat. Dan dalam masa yang sama juga saya mengambil kesempatan kepada anda semua, iaitu saya menyeru kepada setiap masjid dan surau-surau yang ada di wilayah Persekutuan Labuan agar mengambil takwim solat. Kami sudah siap packing, cuma satu surau dibekalkan 2 gulung sahajalah takwim solat untuk tahun depan 2021. Jadi first come first serve lah. Sementara stok masih ada ni, saya minta kepada para jemaah-jemaah antar wakil untuk mengambil takwim solat. Jadi doktor, mudah-mudahan panjang umur. Kita bertemu lagi doktor di lain hari, insya-Allah tahun depan doktor. Jadi insya-Allah taala kita akan bertemu lagi doktor ya. Jadi sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, bertemu lagi doktor. Jumpa lagi.